Muslimat yang saya kasihi sekalian, tak kurang malam ini hampir 3,000 orang di belakang sana didoakan dalam selamat berkat ibu bapa sekalian. Sebelum kita mula kuliah ini, seperti biasa, marilah kita baca dulu Al-Fatihah untuk mak ayah kita dan Bonda Hajah Helmilina Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ibu bapa sekalian, pengajian kita malam ini ialah menyambung sirah Nabawiyah alaihi salatu wassalam. Dalam siri yang lalu kita dah pun sampai ke hijratun Nabi, yakni Nabi hijrah daripadanya Mekah menujulah ke Madinah. Bila sebut hijrah Nabi, umur Nabi ni 53 tahun. Umur Nabi 53 tahun. Yakni umur 40 jadi Nabi. Dan memang kita tahu 13 tahun Nabi duduk di Mekah. 40 campur 13 berapa tu? 53. Jadi 53 inilah Nabi hijrah, tinggalkan kota suci Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, lebih kurang 8 hari 8 malam lamanya. Dan jaraknya 500 km. Tu yang ibu bapa dan saya kalau pergi umrah, pergi ke Tanah Haram, turun Madinah, kita berniat di miqat Abyar Ali, Bir Ali itu, kan kita naik bas sebelum ada kereta api sekarang. Lebih kurang 5 jam juga nak sampai ke Mekah. Kita pun buka tiket bas tu, tengok di luar, panas terik, gunung ganang, ribut padang pasir. Macam mana dah Nabi hijrah 8 hari 8 malam dulu dengan unta. Dan jalan dulu tidak macam sekarang, lebih mudah. 500 km. Tu yang membawa kita menangis mengenang Nabi kita hijrah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Jadi tiba-tiba bila susah payah Nabi dan sahabat dulu sehingga kita ni boleh nikmat iman, nikmat Islam, kita jadi berat mulut nak selawat pula dah. Apalah nasibnya kita ni. Selawat semua ibu bapa sekalian ni. Selawat macam mana? Selawatnya macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, sambil tidur gitu kan. Jemaah suka tidur bila selawat. Begitulah. Ya. Jadi 53 umur Nabi. Sapalah Nabi ke kota Madinah. Nama lama bagi Madinah apa dia? Yathrib. Nama Yathrib. Kemudian Nabi larang, jangan panggil Yathrib. Nabi tak beri panggil. Maka nama Madinah sekarang banyak. Kata Imam Nawawi, satu benda kalau banyak nama, sahih dah dia banyak istimewa. Jadi nama Madinah, Madinah satu. Madinatul Munawwarah yang bercahaya, 2. Madinatul Rasul, bandar Rasul, 3. Darul Hijrah, tempat orang hijrah, 4. Darul Tayyibah, negeri hak baik, sungguh molek comel, 5. Dan saya kiralah banyak namanya. Jadi Madinah Nabi duduk. Nabi masuk Madinah bila? 12 Rabiul Awal. Kalau nak ikut hari lahir Nabi tu, 12 Rabiul Awal Nabi masuk ke Madinah. Setelah 4 hari sebelumnya Nabi duduk di mana? Quba. Nabi sampai Quba, Nabi duduk 4 hari. Nabi semayang dalam 4 hari itu 17 waktu.
Kenapa Zu 17 waktu saja? Patutnya 5 waktu kali 4, 20. Tapi tak. Nabi hanya semayang sampai ke Zuhur saja. Kemudian masuk Madinah daripada Kubat. Maknanya Asar, Gharib, Isya, kan bunyi Terengganu tu. Ulang sekali lagi. Asar, Gharib, Isya. Mayang mana Nabi? Madinah. Nabi masuk Madinah selepas semayang Zuhur. Ada kata selepas semayang Jumaat. Sebab hari 12 Rabiul Awal tu jatuh hari Jumaat, kebetulan hari itu. Dan kita dah cerita dah, bila Nabi masuk Madinah, orang Yahudi terkejut. Yahudi mana? Yang sedang saudara mara kita di tanah Palestin tu lah. Tapi bukan semua Yahudi. Ada Yahudi yang ikut sungguh Taurat, dia tak akan balik ke tanah Palestin. Sebab mereka percaya akhir zaman nanti Messiah akan mari pimpin mereka macam pimpin zaman dulu kala nenek moyang mereka oleh Nabi Musa. Nabi Musa pimpin untuk nenek moyang mereka daripada perhambaan oleh Fir'aun di Mesir. Maka dibawa selamat balik ke tanah yang Allah janji nak beri kepada mereka. Itu pun kalau mereka beriman. Tanah apa? Palestin. Tapi dah kerana mereka kufur, Nabi-Nabi hak mari pun mereka bunuh, maka Allah haramkan negara itu pada mereka. Dari segi sejarah, orang Yahudi ni dia pergi ke mana-mana kena hambat semua. Kena hambat. Yang halau keluar daripada mana-mana tempat mereka pergi. 78 kali diusir dari merata tempat atas dunia ni. Kerana apa? Bangsa yang mengkhianati janji dengan Allah. Dah nak berjanji PLO, OIC, janji dengan Allah pun mereka khianat. Nabi-Nabi pun mereka bunuh. Orang Palestin tu dia kesiang belah. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tak boleh bercakap hai Yahudi Israel ni naik panah. Metua saya tendang ni meja kursi tempat ceramah naik panah sana. Jadi kita berhenti bercakap Yahudi tu, kita sambung sirah Nabi kita ini. Ya baik. Jemaah kata baik kan ustaz ni. Dia nak tendang, saya bergurau saja tu. Bergurau saja. Ya. Jadi Yahudi tercengang bingung. Sebab Nabi masuk ke Madinah dari mana? Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni apa pula ustaz? Lorong. Satu lorong yang duduk di pinggir Madinah. Lorongnya banyak, orang boleh masuk ke Madinah. Tapi ada satu lorong namanya Saniyatul Wada'. Orang tak berani nak masuk situ Zuhur. Kerana sudah dikenal dalam sejarah orang Arab, Yahudi, Nasrani. Kalau sebut lorong namanya Saniyatul Wada', ni lorong berpuaka, lorong berhantu. Orang takut nak masuk. Kalau bunuh orang pun mayat dicapok di situ. Saniyatul Wada'. Maka kita pun baca selawat tu. Tala'al badru alaina. Kemudian min Saniyatul Wada'. Itulah nama lorong tu. Lorong dia panggil lorong kecelakaan. Lorong berpuaka. Lorong berhantu, macam-macam hantu, toyo, kongkong, langsui, pontianak, penanggat, macam-macam di situ. Orang percaya zaman dulu kala begitu. Menyebabkan orang takut. Dan kalau dibunuh mayat, dicapok di situ. Tak ada orang berani masuk di situ. Melainkan Nabi masuk Madinah, mari dari lorong tu tercengang Yahudi. Sehingga mereka kata, orang ini dia tak panggil Rasulullah. Dan mereka tak beriman kepada Nabi ni. Dia kata apa dia?
Orang ni kalau tidak ada Tuhan bersamanya, dia tak boleh mari daripada lorong ni. Nampaknya mereka tengok Nabi, mereka tahu. Mereka kenal. Inilah Nabi disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, tetapi kerana kufur, mereka itu kufur. Kalau ikut malam ni Zu, kita nak ulah juga Israel, Zionis, Yahudi tu. Tapi macam saya kata tadi lah, takut tuan-tuan beranjak terpelanting meja kursi apa ni, jadi kita tangguh malam lain. Kat mana tadi tu? Yahudi. Jadi sebahagian mereka panjat pokok kerana nak tengok Nabi mari. Waktu itu orang ingat Abu Bakar tu Nabi. Ni Zul, kita baca riwayat dalam sirah klasik. Tuan-tuan jarang dengar ni. Sebab apa? Ni riwayat klasik dalam sirah. Jadi tuan-tuan ni pula orangnya klasik belaka ni. Tengok rupa parah tu. Ada 100 tahun gamaknya segi rupa. Jadi molek benar kita bawa riwayat klasik tu. Riwayat klasik kata, ya, orang ingat Abu Bakar tu Nabi. Kenapa? Abu Bakar ni tuan, ketika itu umur Abu Bakar 51 tahun. Nabi 53. Abu Bakar lebih muda dari Nabi 2 tahun. 2 tahun. Jadi 51 ni, Zul berapa umur tahun ni? 53. Orang 50 macam Zul tak nampak. Saya dah ingat Zul baru-baru mari dulu. Saya dah ingat lah perekat-perekat adik pada saya. Dari segi rupa tu mungkin dalam 13 tahun. Lebih dari segi rupa tu. Saya nak buat contoh. Abu Bakar ni muda pada Nabi 2 tahun. 51. Nabi 53. Tapi uban Abu Bakar, Allah lebih banyak daripada Nabi. Nabi kita berapa banyak uban? Sekali lagi yang ada? Kalau mengikut hadisnya yang ada, tidak lebih 20. Ya, tidak lebih 20 helai. Kalau tak lebih 20, macam tak ada lah kita kira. Pasal rambut Nabi ni ikan sampai ke bahu. Sampai ke bahu tu, rambut Nabi. Rambut Nabi sampai ke bahu. Oh, patut ustaz rambut panjang, ya. Betul. Rambut Nabi ikan sampai ke bahu. Betul. Kalau 20 helai, macam tak ada lah Zul. Dah Abu Bakar yang muda pada Nabi, banyak uban. Sehingga orang ingat Abu Bakar tu Nabi, mereka terkam Abu Bakar. Sehinggalah panas semakin terik lepas zuhur. Abu Bakar cabut serbannya, tudung wajah Nabi, takut kena cahaya Allah. Abu Bakar tu khidmat pada Nabi. Tudung. Ketika itu, tahulah manusia mana seorang Rasulullah SAW. Nabi ni tak nampak dengan ubangnya tak lebih 20. Dan tak lebih 20 pula. 20 tu bukan stop up di rambut saja, bagi 3. Di rambut 7, di lihyah beard ni 7, di anfaqah 7. So, anfaqah kita ni bawah bibir ni, macam hel amir tu di bawah ni. Lebih kurang 7, 21, 26 begitulah. Jadi tak banyak. Uban Nabi itu pun sebab membaca surah Hud, surah Qiyamah dan lainnya. Ni semua surah cerita hara kiamat. Kita tengok video Palestin meletup bom, bangunan runtuh, bukit runtuh tu pun kita kata Allah, guanalah kiamat nanti tu. Saya di Kabupaten Melabuh, Suat Timah, Aceh, sebulan selepas berlaku tsunami. Mayat masih dicari dalam tanah dan celah-celah pokok. Kita buat surau
daripada kayu-kayu hanyut serpih. Jadi imam saya setiap waktu. Jemaah di Kabupaten Melabuh tu, dalam saf, satu saf tu macam-macam jenis kita tengok. Hak sakit jiwa, tekanan jiwa, mak mati depan mata, anak hanyut depan mata, sakit jiwa, nak sembahyang. Allah, kaya Tuhan, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bayang tuan ya. Kita hari ni banyak Tuhan beri nikmat. Tapi bila lagi Tuhan beri nikmat, lagi kufur, lagi tak syukur. Baloh laki bini. Sebab berebut nak tengok channel TV. Suami nak tengok Sesame Street, dia nak tengok cerita E.T. Gamoknya. Lama benar contoh tu. Itu saya orang klasik. Jadi, orang Palestin tu nak makan pun tak lepas. Kita berebut baloh kerana ya, tak tahulah. Manusia ni dia mudah kufur bila dia senang. Kita berdoa jauhlah kita dari itu tuan-tuan ya. Baik. Jadi akhirnya Nabi duduk di Madinah. 2 tahun selepas Madinah, duduk di Madinah, turun perintah, apa dia tu? Perang. Perang apa tu? Badar. Peperangan Badar. Dinamakan Perang Badar sebab tempat perang tu nama tempatnya lah. Al-Badr, Badar. Ni ketika umur Nabi 55 tahun. Umur 55 Nabi perang. Dan waktu tu jugalah jemaah sekalian turun perintah puasa. Tanah Arab ni panas. Sampai ni kalau kita pergi Madinah dengan Mekah, lebih kurang duduk sama tu. Madinah ghaliknya lebih panas dari Mekah. Ghaliknya gitu. Dia kalau Taif lebih sejuk. Sebab tu orang Taif kita baca dalam sirah, ketika Nabi nak pergi dakwah, ketika Nabi nak perang, mereka ni sombong angkuh sebab tempat dia subur dah macam Mekah. Dia dah biasa hidup selesa, air ada, pokok kayu ada, anggur banyak. Tu dalam peperangan bila kita kepung, orang-orang munafik dan orang Yahudi, Nabi suruh bakar pokok-pokok anggur. Walhal Nabi tak pernah suruh walau patahkan ranting pun dalam perang. Islam ni punya agama wahyu. Bila dia perang, dia tak macam orang kafir. Kanak-kanak tak boleh bunuh. Kaum wanita tak boleh bunuh. Orang-orang tua tak boleh bunuh. Hatta haiwan tak boleh usik. Tumbuh-tumbuhan kalau tak ada keperluan tak boleh patah rantingnya. Bayang. Agama wahyu. Sampai perang pun Allah tunjuk mana boleh, mana tak boleh. Ingat ketika United States Amerika dia mendarat di Iraq nak cari Saddam Hussein, kemudian Libya nak carinya Gaddafi. Apa berlaku kepada kaum wanita kita di sana? Dirobol oleh tentera laknatullah dan bangsa. Tu saya kata tu. Ada satu tahun saya singgah ke Masjidil Aqsa dengan izin Allah. Syukurnya saya tuan, dalam hidup saya diizin juga Tuhan sampai Masjidil Aqsa 2 kali. Bulan puasa, kebetulan semayang Jumaat subuh saya pergilah semayang tu daripada hotel saya tu sebelah Bala Polis Israel tu. Patut saya boom Bala Polis Israel dah sebelah hotel saya tau. Takkan dia pun tak syak. Saka orang Melayu pergi boom. Kalau orang Palestin baru dia takut. Tapi soalnya saya pula takut tu dia. Jadi dia pergi ke dalam Masjid Al-Aqsa. Celah-celah gelap dia masuk qal'ah. Kita nak pergi masjid ni dia kena melalui qal'ah. Apa dia qal'ah? Kubu. Jalan berasa zaman dulu kala sungguh. Masuk tangga batu dak batu begitu. Celah-celah gelap ni tentera Israel itu ada dalam gelap. Teringat saya ayat Quran sebut bagaimana
Mereka bersembunyi di celah-celah batu dalam gelap. Benar Quran ni. Esok semayang Jumaat, saya duduk di mana? Luar. Tak duduk dalam masjid ni, luar, belakang pokok. Satu, sabar lambat. Kedua, takut. Tentera Yahudi ni penuh berkawal orang semayang Jumaat ni. Nak kata hati orang Filistin ni. Imamnya naik. Tua dah imamnya. Tengah Jumaat ni khutbah. Polis-polis Israel ada tu. Apa dia kata? Ni saya hidup lagi, saya dengar. Saya umpamanya cerita ni hidup lagi. Apa dia kata? Jangan kamu takut kepada mereka, ni tentera Israel ni. Kerana Allah sedang azab mereka dengan mencampakkan dalam hati mereka takut. Mereka ni pegang senapang dalam keadaan takut. Dalam khutbah ni. Dan mereka ini keturunan babi dan ke. Allah, saya dengar kata mati dah tu imam ni kali ni, dia kena serbu. Takut tu aku. Tapi berani orang Palestin ni, ya Allah. Jadi kita berasa apa? Aku ni kalau duduk zaman Nabi, entahnya jadi orang munafik ke apa, takut. Itulah suruh takut. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu tak boleh tengok video-video orang-orang Palestin ni susah. Anak-anak orang Palestin tak boleh tengok. Tak boleh tengok ibu bapa sekalian. Kita angkat tangan berdoa kunut nazilah sahajalah. Biar Allah turunlah bala. Allah tolonglah mereka. Kerana orang-orang Arab sekeliling mereka pun tak tolong mereka. Itu sahajalah. Ya. Jadi turun perintah puasa dan berperang. Waktu tu musim panas dan kurma sedang berbuah. Tengok Allah uji manusia. Kurma tengah buah. Kalau kita musim buah lah. Musim buah ni hasil banyak. Nak kena tinggal buah di pokok. Pendapatan yang banyak. Nak pergi perang. Okeylah. Dah yang apa hal pula perang sambil puasa tu. Jadi waktu ni boleh ditengok hati orang munafik. Walaupun ada rukhsah bagi orang puasa. Orang puasa boleh buka. Boleh. Kerana Allah kata, apa dia tu? Allah kata apa dia? Kutiba alaik ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman apa tu? Apa tu? Syahrul Ramadan alladhi, ayat-ayat itulah. Sebelum tu ada ayat lain hak kita nak guna ayat sini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa-siapa hak sakit atau musafir. Musafir tu daripada Kuala Lumpur ke apa Sabah. Boleh buka? Boleh. Tapi soalnya dia naik jet. Naik jet 20 minit siapa dah? Boleh buka tak? Boleh. Tak usah kira jet dia naik, dia berenang lautan Cina Selatan ke Sabah. Tak usah kira lah. Dia dikira musafir. Sebab lebih 2 marhalah. Dia nak pergi dengan apa? Terpulang lah. Tak boleh buka ustaz. Kan dia naik jet. Tak boleh buka ustaz. Dia naik burak. Astaghfirullahaladzim. 2 marhalah lebih. Boleh buka. Dalam perjalanan balik daripada penerbangan Jordan Air,
ke Kuala Lumpur. Setengah pelajar Universiti Al-Azhar buka puasa dalam kapal terbang. Orang bisik kepada saya, "Ustaz, apa mereka ni jenis buka puasa?" Saya kata, tak, dia kata gitu. Musafir ni lebih 2 marhalah, dia boleh buka. Oh gitu Ustaz? Boleh. Boleh buka. Walau dia naik jet, boleh, sebab bukan soal jet tu lebih dak 2 marhalah lebih. Memang kerana Allah dak dia pergi ni musafir je. Awak musafir ni berapa marhalah? Lebih Ustaz, jauh. Niat awak kerana Allah lah ni Ustaz. Pergi ke Bukit Jalil nak tengok konsert Scorpion ni. Oh, boleh buka puasa kata dia. Boleh jamak, boleh kosong. Ya. Jadi ramai yang berbelah bagi, kalau boleh biar habis musim kurma dulu, barulah kita pergi perang. Quran suruh turun juga. Maka pergi perang Badar. Perang Badar ni tuan, ramai musuh kita bunuh dan ramai musuh kita tawan. Dia kalau kita tengok Brigade Al-Qassam ni. Al-Qassam ni, pejuang Palestin kita ni. Dalam perang ni mereka baca persirah. Nabi perang buana, tawang Badar buana, panduan dari Uhud buana. Bila baca sirah hak Nabi tunjuk, mesti tepat. Nabi tunjuk. Tu dia. Dan orang kafir ni punya takut, dia bung dari jauh. Dia tak berani mari dekat. Dari jauh je. Orang awam ke orang awam je. Mereka bukan anak laki-laki sejati. Itu katanya, kalau mereka mendarat di atas darat di Gaza berperang, kebingungan mereka kerana Allah Ta'ala akan turun. Antaranya, ketakutan kepada mati. Orang bila takut tuan, badan dia besar, main jin pun dia tak berani. Kalau Tuhan dah campak penyakit, takut. Dia bukan sebab badan besar, pegang senapan, takut. Allahu Akbar. Lalu ramai musuh mati, antaranya pemimpin kafir Mekah, Utbah. Utbah ni siapa? Ayah Hindun, mertua Abu Sufyan. Hindun binti Utbah. Menangi Hindun tuan, ayah dia mati, kafir. Akhirnya Hindun masuk Islam. Tu yang dia sakit hati sangat ke Nabi. Kerana ayah aku mati, Muhammad ayah tak ada dah. Dia ada pak saudara kan. Biar pak saudara dia pula mati. Maka Hindun ni tuan dengar cerita kalau baca sirah. Dengar ayah dia mati, dia tak makan minum. Orang mati ayah, tak makan minum, sakit. Lalu suaminya Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam juga. Pemimpin kafir Mekah, Quraisy, bangsa Quraisy. Abu Sufyan kata apa? Kita pergi makan-makanlah luar. Nak beri pujuk hati Hindun ni. Kita pergi makan-makan di luar. Dia kan kalau sedih, bawa pergi makan. Bawa pergi rumah. Pergi makan-makan, tengok suasana luar. Mana molek dah tu, rasa lega hati. Maka Abu Sufyan pun hubungi kawannya Jubair ibn Mut'im. Jubair ni yang kafir juga kata, marilah rumah aku. Aku akan buat makan-makan. In bracket, barbecue. Kalau tempat kita lah. Bakar-bakar daging ke, makan-makan cekedi ke, begitulah kok beramai-ramai. Ni contoh, faham tak tuan saya buat contoh. Dan aku akan upah 2-3 orang buat persembahan sikit lah, nyanyi ke ataupun apa-apa persembahan, biar berasa suka, naik semangat sikit hidup. Antara orang buat persembahan malam tu siapa? Wahsy ibn Harb. Wahsy ni hamba abdi Jubair ibn Mut'im, kawan baik Abu Sufyan. Wahsy ni tuan, dia ada satu kepandaian Tuhan beri ke dia.
Apa dia? Kalau dia tombok, kena. Macam orang main bowling tu, mesti kena. Macam orang main dart tu, mesti kena. Saya tuan Johan dart daerah ni, jangan main-main. Dart tu. Sampai sekarang tu saya minat sukan jenis sasaran. Yang saya main shooting sport tu. Tapi markah tak dah banyak mana tu orang main menembak ni. 97% je, tak banyak saya. Tak banyak sangat dah tu. Orang lain banyak lagi. Jadi kalau dia tombok, kena. Tuhan buat, Tuhan beri kemahiran pada dia. Malam tu, kalau baca dalam sirah klasik ni, riwayat klasik, tengah Hindu makan tak makan. Orang dalam susahan, sedih, makan tak makan. Macam tuan-tuan lah. Kalau tengah susah-susah hati, makan tak lalu mana ya. Nasi 3 pinggan. Lepas tu, telur itik, udang galah. Tak lalu sangat ustaz. Oh, makcik ni sedih tengok orang Palestin. Belang makan Maggi, makan buah duku, makan dia tu. Dalam sedih tengok orang Palestin. Ya. Jadi hidung belah makan, keluar Wahsy. Nak tunjuk hebat Wahsy ni. Jubair ni ada satu hamba perempuan yang jenis pandai menari. Yang menari jenis musim pakai baju merelik-relik tu. Dan dia junjung satu tembaga besi begitu, ada lubang. Dia junjung sambil dia musim. Mari Wahsy ambil tombak. Dia tengok lubang tu. Musim ni lubang tu. Dia tombak. Tembus lubang tu belah. Tuan boleh bayang. Lubang tengah pusing. Dia tombak. Tembus masuk lubang sampai belah. Agaknya jemaah saya ni. Dan saya Johan dak daerah. Kerana saya suruh tuan-tuan letak buah apple atas kepala. Duduk situ tu. Yang kena yakinlah saya Johan dak daerah. Tapi dak ni tu lama dah tak ada payah nak cari. Kita tukar parang dah tu. Tukar parang. Saya pelekong parang di sini, tuan tahan dengan buah apple, berani ke tak? Dia pusing tu, masuk tombak sebelah, kata riwayat klasik ni. Hindung serta-merta segar badan. Segar sebab apa? Aku berjumpa dah orang yang boleh buat satu benda bagi mencapai maksud dalam hati aku ni. Oh, bahasa klasik benar. Mencapai maksud dalam hati. Apa dia? Munak tak kaya. Hindung panggil Wahsy ni hamba abdi. Munak kaya tak? Munak tak merdeka. Tak jadi hamba dah. Sudahlah merdeka, mu akan kaya serta-merta. Aku akan beri kamu perak dan emas setinggi kamu berdiri. Mu berdiri begini, tinggi ni aku beri emas, perak. Setelah mu merdeka. Dah Wahsy nak lah. Nak. Dia kata nak, mu kena buat satu benda. Apa dia? Bunuh Hamzah. Wahsy setuju. Orang tak ada agama. Tu yang dalam peperangan Uhud, dia tombak Hamzah. Tentang Uhud kita tak bersetuh lagi sebab kita tengah Badar ni. Tapi puncanya ayah Hindung dibunuh dalam peperangan Badar. Itulah Utbah, kawan Abu Jahal belaka itulah. Dan Abu Jahal pun mati dalam peperangan Badar. Abu Jahal mati, kawannya ayah Hindung Utbah tu mati. Banyak pemuka kafir Mekah mati dalam peperangan Badar. Dan Nabi suruh kumpul mayat mereka, capak dalam lubang. Lubang tu sebenarnya telaga buruk yang ditinggal oleh orang Badui zaman dulu. Di tengah-tengah Badar ada telaga buruk, capak dalam tu. Maka capak. Dipanggil qalib. Bila capak dalam qalib, Nabi pergi tepinya qalib tadi, tepi telaga buruk tu. Nabi kata apa? Macam mana? Betul kamu ke betul kami? Umar tanya, ya Rasulullah, kan mereka mati belaka tadi.
Apa kata Nabi? Mereka sedang dengar lebih daripada kamu lagi sekarang. Makna mu mati, betul tak kami kata? Jumpa azab kubur. Memang aku ni Nabi. Sungguh mudah percaya betul. Betul kamu ke betul kami? Kata Nabi. Kalau Nabi ni ada mukjizat seperti Nabi Isa, boleh menghidupkan orang mati. Senang dakwah Nabi. Periduk Abu Jahal, biar Abu Jahal beri khutbah 5 minit ke orang kafir tu. Jangan lawan. Berat sangat dalam kubur ni. Tapi apa lagi erti iman? Apa lagi erti iman? Orang takut kerana Abu Jahal beritahu dah dalam kubur orang. Jadi iman kita tak ada kualiti. Yang beriman kualiti apa dia? Mau percaya tak? Percaya. Alhamdulillah. Jadi dalam peperangan Badar ini ada satu peristiwa waktu Nabi tengok tawanan ramai. Nabi kata apa dia? Kalau Adi masih hidup. Siapa Adi? Adi ni satu orang kafir Mekah, siapa mati pun dia kafir. Bila Nabi dakwah di Taif kan kena halau. Akhirnya Nabi nak balik ke Mekah. Orang Mekah tak beri Nabi masuk Mekah. Kita dah sebut riwayat ni. Akhirnya Nabi terpaksa bermalam di pinggir Mekah 3 hari 3 malam. Di pinggir Mekah. Di pinggir Mekah ni lah kita sebut namanya Lembah Nakhlah. Sampai sekarang ada tu. Wadi Nakhlah. Jadi di Wadi Nakhlah inilah Nabi tidur 3 hari 3 malam celah-celah bukit dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ni wafat dulu. Meninggal dulu sebelum Nabi. Yakni syahid dalam peperangan Mu'tah. Dia 3 orang mati dalam peperangan Mu'tah. Zaid, kemudian sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawah. 3-3 meninggal belaka. Menangis Nabi. Nabi cium kepala anak-anak Ja'far. Kerana hari patut Ja'far balik, dapat berita Jibril khabar ke Nabi, meninggal belaka 3-3 orang yang engkau sebut. Pasal Nabi kata gini, Nabi tak terlibat peperangan Mu'tah, Jordan. Nabi cuma kata apa dia? Bendera ni Zaid bin Harisah pegang. Kalau Zaid gugur, Ja'far pegang. Kalau Ja'far gugur, Abdullah pegang. Kalau Abdullah gugur, terpulanglah siapa pegang. Jadi 3-3 nama Nabi sebut ni gugur belaka. Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, abang kepada Saidina Ali, terbelah kepalanya. Dan kedua-dua tangan bahunya putus. Mula-mula dia pegang bendera, dia sambut daripada Zaid yang gugur. Orang catah tangan kanan, dia peluk tangan kiri. Catah tangan kiri, dia peluk dengan lengan. Dia belah kepala, jatuh, Abdullah sambut. Dan Abdullah kena juga. Syahid. Menangis Nabi dengar sepupunya wafat. Lalu Nabi bersiap turun dari rumah baginda kat mana? Makam Nabi sekarang. Sebelah Raudhah. Menuju Nabi ke rumah Ja'far. Bila Nabi masuk di dalam, dilihatnya isteri Ja'far, yakni sepupu ipar Nabi nama Asmat, sedang memakaikan baju-baju baru kepada anak-anak Ja'far. Sebabnya nak sambut ayah balik dari perang. Dan mereka yang kecil-kecil itu dicomor. Comor ni tahulah, lomor. Lomor kepalanya dengan minyak wangi. Sebab memang budaya Arab jenis cium atas kepala. Tu kan Arab cium atas kepala. Comor. Bila Nabi masuk, Asma kata, aku tengok lain muka Nabi, tapi aku tak berani tanya. Tapi bila Nabi pergi peluk anak aku, cium kepala masing-masing sambil menangis, aku pun tak tahan dah hati. Aku tanya, guanalah Ja'far. Dan Nabi ni benar. Nabi kata telah syahid. Lalu aku menjerit. Nabi marah. Nabi larang jerit. Nabi kata, aku sedang tengok Ja'far terbang di dalam syurga dengan kedua-dua sayap yang masih berdarah. Allah beri Ja'far sayap, sepasang sayap. Terbang Ja'far dalam syurga.
Nabi kata, aku tengok Ja'far sedang terbang dalam syurga dengan sayapnya masih berdarah. Sebab tu Ja'far dipanggil apa? Sampai sekarang. Orang Syiah pun panggil sama. Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang mempunyai sayap. Kerana hadis Nabi ni. Jadi kalau nak kira tu, hadis ni panjang. Tapi dahsyat masuk dah saya. Masuk dah. Kalau masuk tuan-tuan, moleklah kita berhenti. Kalau saya tak berhenti, saya rasa tuan-tuan ni boleh jadi akan apa? Akan betul akan poteng kuliah saya di masa akan datang. Jadi saya suruh molek berhenti lah suruh. Jemaah kita ni dah cukup dah tu. Ya. Sampai dekat mana kita cerita ni? Peperangan Badar. Berhenti peperangan Badar. Nanti kita akan cerita apa berlaku lepas perang Badar. 2 tahun selepas tu perang Uhud pula. Antara Badar dengan Uhud ada operasi ketenteraan. Dia panggil Sariyah. Untuk menghabiskan saki-baki tentera upahan musyrikin Mekah yang mari ke Madinah. Kita akan cerita dalam masa akan datang. Ada soalan ibu bapa sekalian. Kalau tengok sepitah lalu tak ada soalan tu, saya tengok sekali lagi. Oh, tak ada. Kalau tak ada, bolehlah kita berhenti serta merta. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul, buku kita ada berapa lagi Zul? Ada 3 lagi. Ibu bapa sekalian, kita ada 3 lagi buku tu. Kalau tuan-tuan sudah memiliki buku